Seperti yang kita tahu, binatang ini juga merupakan salah satu makhluk yang hidup yang wujud di muka bumi yang harus kita jaga dan juga kita lindungi. Hal ini kerana sebagai makhluk hidup, terdapat hak-hak haiwan yang harus dipenuhi sebagai upaya perlindungan agar kelayakan hidupnya tidak diremehkan oleh manusia. Disebabkan itulah pentingnya untuk kita memperhatikan bagaimana etika dan juga akhlak terhadap binatang. Allah SWT juga telah berfirman dalam surah Luqman ayat 10 yang bermaksud, dan dia menciptakan langit tanpa tiang dan kamu melihatnya, dan dia meletakkan gunung di permukaan bumi supaya bumi itu tidak menggoyangkan kamu, dan dia juga memperkembangkan biarkan padanya segala macam jenis binatang, dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam pertumbuhan yang baik. Ayat ini telah menunjukkan 3 hal, iaitu yang pertama bahawa Allah SWT telah menciptakan gunung sebagai titik penyimbangan bumi. Yang kedua pula, terdapat proses pembiakan pada pelbagai jenis binatang. Yang ketiga pula, dengan turunnya hujan, maka segala jenis tumbuhan berkualiti dapat kita tuai. Daripada ketiga-tiga unsur penyeimbangan ekosistem hidup di muka bumi ini merupakan anugerah daripada Allah SWT. Selain itu, terdapat juga riwayat dalam kitab Fathul Bari melalui penjelasan Imam Ibn Hajar Al-Asqalani tentang perintah Rasulullah SAW untuk berbuat baik kepada binatang. Hal itu disampaikan dalam hadis Imam Bukhari yang bermaksud, sesungguhnya Rasulullah SAW berkata, suatu ketika seorang lelaki berjalan dan dia sangat kehausan, lalu dia turun ke sebuah sumur dan minum dari sumur itu. Kemudian dia keluar, ketika dia melihat anjing mengeluarkan lidahnya sambil menggigit tanah basah kerana haus, maka lelaki itu berkata, sesungguhnya aku telah merasakan apa yang dirasakan oleh anjing tersebut. Lalu dia pun mengisi kaus kakinya, kemudian memegangnya dengan lututnya, lalu memberi minum anjing tersebut. Maka Allah pun memuji kelakuan itu dan mengampuninya. Kemudian para sahabat berkata, apakah kami akan mendapat pahala apabila berbuat baik kepada haiwan? Rasulullah pun menjawab, berbuat baik kepada setiap makhluk hidup itu mendapat pahala. Riwayat Imam Bukhari. Intipati daripada hadis ini meliputi 2 hal, iaitu perilaku menolong seekor binatang adalah perbuatan terpuji di hadapan Allah SWT, dan disebabkan itu juga Allah SWT beri keampunan, kemudian perbuatan baik kepada binatang juga sangat bernilai kerana kita akan beroleh pahala. Sebab itu, menjaga dan berbuat baik kepada binatang perlu kita lakukan dalam kehidupan seharian. Sebagai umat Islam, kita perlulah berlaku ihsan terhadap binatang seperti mana hadis Rasulullah SAW yang bermaksud daripada Abu Ya'la Sya'dan bin Auf radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah mewajibkan berlaku ihsan ke atas semua perkara. Jika kamu membunuh, berlakulah ihsan ketika membunuh, dan jika kamu menyembelih, berlaku ihsanlah ketika menyembelih. Kamu hendaklah menajamkan pisau dan menyenangkan haiwan sembelihan. Seperti mana yang kita tahu, baginda Nabi Muhammad SAW sangat menyayangi haiwan. Terdapat kisah di mana baginda menyelamatkan seekor anjing yang sedang menyusukan anak-anaknya. Ketika itu, Nabi Muhammad SAW dan pasukan umat Islam sedang dalam perjalanan dari Madinah menuju ke Mekah ketika peristiwa Fathu Mekah, iaitu pembebasan kota Mekah. Di tengah perjalanan, baginda melihat ada seekor anjing betina yang sedang menggendong dan menyusukan anak-anaknya. Lalu baginda memerintahkan salah seorang sahabatnya untuk berdiri berdekatan dengan anjing itu agar para tentera Islam tidak mengganggu anjing itu, dan juga agar anjing itu tidak menggigit para tentera Islam. Bukan itu sahaja, baginda juga tidak segan menegur para sahabat yang melakukan penganiayaan, menyakiti dan tidak memberi makan kepada haiwan peliharaannya. Sebagaimana yang dikisahkan dalam buku sejarah Arab kuno, orang-orang Arab berjaya dahulu akan memasang cincin di leher unta, mencabut bulu dan juga memotong ekor ketika haiwan itu di dalam kondisi yang sihat dan masih hidup. Memelihara haiwan sangat digalakkan di dalam Islam. Namun, pemiliknya haruslah menjaga hak-hak yang sepatutnya kepada haiwan peliharaannya. Hak asasi hendaklah diberikan secukupnya agar haiwan tersebut dapat meneruskan kehidupan dengan baik. Terdapat hadis yang menceritakan tentang pemilik haiwan yang disiksa kerana tidak memberikan hak yang sepatutnya kepada haiwan peliharaannya. Diriwayatkan daripada Ibnu Umar bahawa Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, ada seorang wanita yang disiksa kerana seekor kucing yang dikurungnya sehingga mati. Wanita itu lalu masuk ke dalam neraka kerana kucing tersebut dikurung tanpa diberikan makan dan minum, bahkan tidak memberikan kebebasan kepadanya hingga dia tidak dapat makan selama-lamanya. Riwayat Al-Bukhari. Bagaimana manusia, haiwan juga mempunyai perasaan. Betapa besarnya pembalasan Allah jika kita mengayomi haiwan yang tidak berdosa.